Reset ni lebih kurang macam reform lah. Reset, reform, transform. Jadi IKSIM ketika ditubuhkan lebih kurang 3-4 tahun lalu lah. Kita ditubuhkan pada Disember 2014. Sekarang ini dah 2021. Hampir 7 tahun. Tetapi IKSIM hanya hayat dia pendek. Apabila naik kerajaan PH, kita adalah institusi yang pertama sekali dibunuh. Dan kita tahu agenda pembunuhan IKSIM ini adalah sebenarnya kerana nak menghalang kita daripada mendedahkan bahawa kita sedang diancam oleh satu gerakan yang kami namakan sebagai Gerakan Subversive Republik Malaysia. Ini pun orang tak sedar. Kekuatan yang kita ada, Hibzuddin pun kita tak tahu. Ancaman terkuat yang kita ada, Gerakan Subversive Republik Malaysia ni pun kita tak tahu. Saya berharaplah NGO Islam jangan tak tahu benda-benda ni. Kalau NGO Islam tak tahu, saya rasa ini satu yang amat malang lah. Apabila yang memperjuangkan Islam itu tidak tahu dan tak pasti di mana switch. Reset ataupun reform ini sebenarnya mesti berasaskan kepada Hibzuddin. Tujuan dia nak reset ni untuk apa? Untuk Hibzuddin. Kenapa Hibzuddin? Kerana Yang di-Pertuan Agong bersumpah memelihara agama Islam. Hibzuddin. Kita ada asas dalam, kita ada constitutional basis for it. Kita tak boleh dikatakan sebagai rasis ataupun nak mendiskriminasi agama lain. Kerana memang dalam perlembagaan kita, perkara 37 itu kita sudah ada asasnya. Kita diperkuatkan lagi dengan perkara 3, Islam is the religion of the federation. Tetapi masalah kita ialah pakar-pakar yang kita lahirkan, pakar-pakar perlembagaan yang kita lahirkan, sama ada daripada URA, daripada daripada UiTM, orang beribu-ribu yang ada ni pun tak tahu pun perkara 3 ini kuat. Tak tahu. Dia masih duk kata bahawa negara kita sekular. Sedangkan perkataan sekular tidak ada pun dalam perlembagaan kita. Tak ada. Yang ada adalah Islam, the religion of the federation. Ada satu perkara 3 fasal 4. Perkara 3 fasal 4 inilah yang dijadikan asas oleh Hakim Norby baru-baru ini untuk mengatakan bahawa Islam ini lebih rendah daripada perkara 11. Perkara 3 fasal 4 ini menyebutkan nothing in this article derogates from any other provision of this constitution. Tidak ada mana-mana, tiadalah artikel ini, itu artikel 3. Artikel 3 ini tidak terjejas dengan mana-mana peruntukan lain dalam perlembagaan ini. Artinya apa? Artinya perkara 3 penegasan tentang Islam sebagai agama persekutuan. Penegasan berkenaan dengan agama-agama lain boleh diamalkan. 2. Penegasan berkenaan dengan kedudukan raja-raja, perkara 3 fasal 2, raja-raja sebagai ketua agama di negeri-negeri. Penegasan bahawa majlis-majlis agama yang menasihati raja-raja sebagai penasihat utama kepada raja-raja. Perkara-perkara ini telah termaktub dalam perkara 3. Kalau perkara 3 ini dikatakan derogates ataupun terjejas di bawah perkara-perkara lain, maknanya kedudukan raja-raja sebagai ketua agama boleh tergugat. Nampak tak? Tetapi inilah tafsiran yang diberikan oleh seorang pakar perlembagaan yang statusnya Profesor Emeritus. Saya tak nak sebutlah nama dia siapa, sebab dia guru saya dulu. Semasa saya belajar di UiA, dia mengajar saya berkaitan dengan perlembagaan. Tapi sayangnya dia tak pernah mengajar tentang hal berkaitan dengan kedudukan Islam. Jadi sebab itu kedudukan Islam adalah satu perkara yang menjadi wrong perception yang paling kuat dan yang paling tebal dalam negara kita. Wrong perception berkaitan dengan kedudukan Islam ataupun salah faham berkaitan dengan kedudukan Islam adalah satu misconception yang paling tebal dalam negara kita. Daripada dulu sehingga sekarang. Dan sekarang pun di universiti yang ada title Universiti Islam dan sebagainya pun masih lagi membawa satu pendekatan ataupun silibus tafsiran-tafsiran sedemikian. Sedangkan tafsiran sedemikian bercanggah dengan perlembagaan ISAF.